Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabiha Hamid. Kita kembali bersiaran dalam Facebook Live The Malaysia Insight, program Insight Talk yang membicarakan tentang isu-isu politik dan juga isu-isu semasa tanah air. Baiklah, banyak perkara yang berlaku kalau kita lihat yang melibatkan politik, tetapi hari ini kita tak nak cakap pasal politik. Kita nak cakap mengenai tindakan yang boleh dilakukan oleh orang politik. Bersama kita merupakan aktivis keselamatan jalan raya yang tidak asing lagi, iaitu Encik Lando Zawawi. Ya, saya hari ini bersongkok. Ya, lah orang kata kita pun dah nak kata nafsu Sa'ban bulan nisfu Sa'ban. Lagipun tak lagi nak puasa kita nah. Ya. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah baik Sis Nabiha, alhamdulillah. Alhamdulillah saya makin membesar, alhamdulillah. Tak apa. Okey, baik. Tajuk kita hari ni Bro Lando, kita nak cakap mengenai keselamatan jalan raya sampai bila rakyat jadi mangsa. Kalau kita lihat isu mengenai menteri jatuh disebabkan jalan berlubang pun tak selesai lagi, dan baru-baru ini orang kata insiden ataupun kemalangan melibatkan projek lebuh raya telah mengorbankan orang juga, mengorbankan orang awam yang tentunya memberi kesan kepada dalam rakyat. Dalam jangka masa 6 bulan 3 kemalangan lokasi yang lebih kurang samalah. Jadi sebenarnya seperti mana yang Sis Nabiha cakap tadi, dia antara politik dan isu semasa. Dia sebenarnya pada saya lah, orang politik ni portfolio dia dalam kerajaan pada saya untuk menentukan dasar. Betul. Menentukan dasar saja. Yang lain-lain ni sebenarnya biar pi pada ketua jabatan. Biar pi pada jabatan-jabatan yang telah diarahkan, yang ada amanah semua ni. Jangan dipolitikkan kerja-kerja terutama keselamatan jalan raya ni. Tengoklah ni, sekejap kena saman, sekejap tak payah, sekejap pening kepala. Betul tak? Betul. Sebenarnya bukan kita tak suka dengan politik Malaysia ni. Cuma mereka ni pada saya pada had-had tertentu saja untuk menentukan dasar, membawa ke parlimen untuk membuat akta-akta baru, gubal undang-undang baru, pindaan yang baru, kaedah-kaedah baru. Lah ni undang-undang pun tahun 59. Itu yang kita kena gunakan tindakan dan kuasa politik tu. Itu yang penting tu. Itu yang pentingnya. Tapi selama ni, tahun 87 punya pun masih ikut lagi, 59 pun, kita mahukan benda ni sepatutnya itulah kerja mereka. Setiap tahun kan, meeting, buat pindaan-pindaan yang baru, terutama yang melibatkan tentang warga asing. Sebab ini menjerumus kepada isu yang berlaku di lebuh raya tu. Betul. Nampak yang pergi pun, yang meninggal pun ada warga asing juga. Betul. Jadi itu yang kita perlu kemaskinikan lah. Ini pun dah masuk 2021. YB sebelum YB pula kita dah tersasar. Memang dah macam YB. Memang buat kerja YB pun. Iyalah, itulah cerita dia. Okey, kejap. Bro Lando lah, kita panggil Bro Lando. Sebelum kita nak bermula lebih hangat lagi soalan-soalan, saya nak ajak penonton di Malaysia Insight, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan juga banyak persoalan yang anda nak tahu, kita boleh tanya kepada aktivis kita, boleh komen di ruangan, tanya soalan tu di ruangan komen dan sekiranya ada kesempatan saya akan bacakan dan YB kita hari ini akan jawab. Baik, insya-Allah. Okey, kita mulakan macam mengikut tadi daripada lebuh raya yang menyebabkan kematian itu. Kalau ikut daripada Bro Lando sendiri, banyak yang dah jalani pengalaman. Sebenarnya apa masalah projek lebuh raya ni sampai boleh mengorbankan orang awam dan juga pekerja buruh jugalah. Baik, mula-mula kita lihat tentang fizikal. Bukti-bukti fizikal lah. Bukti-bukti atau kejadian fizikal yang berlaku sehingga mengakibatkan banyak kes-kes kemalangan melibatkan penyelenggaraan lebuh raya. Terutama nombor 1 tidak mengikut SOP lah. Itu nombor 1. Kenapa? Dalam kes yang terbaru ini, dia punya launcher, crane gantry dia tu jatuh. Jalan raya tengah buka. Kereta kenderaan awam lalu lalang. Boleh ke tak boleh kalau tengah nak pasang gantry baru, crane gantry baru dengan kenderaan yang masih lalu di bawah? Tak boleh. Ataupun mungkin tak ada alternatif jalan lain, kena buka juga jalan tu. Tu masalah kena kita juga. Kena cari jalan. Sekarang ni kita dekat Malaysia ni,
Depa punya pemalas nak cari jalan. Dah kata ini saja jalan. Sebagai Sis Nabihah tengok kawasan-kawasan perumahan, lori asyik masuk kawasan perumahan. Dia kata, "Hampa tak ada jalan lain ke?" Dia kata, "Tak boleh, memang nak ikut jalan ni juga." Sampai pecah-pecah jalan dan di taman kampung-kampung semua. Kalau dekat overseas, kalau tak ada jalan tu hanya boleh menampung muatan sehingga takat-takat tertentu saja. Depa kena buat jalan baru. Depa kena buat jalan sementara untuk kenderaan-kenderaan berat ni lalu. Ini dah itu saja jalan. Kalau macam dekat luar negara macam sebelum ni bro kata memang banyak pengalaman dekat Australia dan sebagainya. Kalau dekat luar macam mana dia punya SOP? Dia mestilah ada alternatif. Itu yang saya katakan. Depa kalau tak ada jalan, depa kena buat jalan construction sementara. Selagi projek itu masih berjalan, depa kena cari alternatif lain. Sebab jalan kita ni bukan semua jalan untuk semua kenderaan. Tak boleh. Setengah jalan boleh sehingga had-had tertentu saja. Tapi biasalah kita banyak dengar kes depa dah letak palang besi kat kawasan perumahan. Ada yang sampai berparang lah, suruh buka pun ada. Sampai lori parking depan kawasan taman perumahan, depan pintu rumah pun ada. Jadi kita mohonlah kepada semua, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan raya ni, kontraktor-kontraktor, subkontraktor, tolonglah beringat sikit jalan raya ni untuk semua. Kalau hampa tak boleh situ, ikut jalan lain, ikut undang-undang dan SOP. So nombor satu dia masalah fizikal dia. Tidak mengikut SOP dia. Dan kemudian crane gantry itu sendiri sebenarnya nak pasang tu kena ada special permit. Mesti ada special permit. Mana orang yang bertugas itu COW depa, clerk of work depa, inspector of work depa. Permit yang khusus untuk pemasangan peluncur crane gantry itu kena, takkan IDB tak check. Ke sebab permit ni pun ambil masa lama juga nak, biasalah orang kata itu, kan. Ini itulah masalah. Isu lain sikit. Kadang-kadang Malaysia ni biasalah nak memohon pun RM30 punya peruntukan pun masa dia. Jadi sebagai contoh, sebagai saya sendiri terlibat secara khusus di dalam grup DBKL. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang utility nak buat kerja-kerja kecemasan dan sebagainya. Tapi kita maklum, dalam DBKL dah nampak penambahbaikan, lebih mudah untuk kerja-kerja kecemasan dan sebagainya. Itu yang kita nak. Tapi ada dengan jabatan-jabatan ni kadang-kadang, itulah saya cakap, kadang-kadang birokrasi, hierarki dia kadang-kadang menyebabkan benda-benda ni tak tahu sampai ke tak sampai kan, lambat. Maknanya kena permudahkanlah orang kata urusan tu. Tapi kita jangan terus salahkan CIDB sebab syarikat ni memang dah bermasalah dia dulu. Kalau syarikat ni yang first time, kita boleh fikir baik sikit. Ini dah berapa kali jadi. Okey, sebelum tu penonton di Generation Insight, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan nak tanyakan kepada Cip kita. Ada juga orang panggil Cip. Dah makan ke belum Cip? Alhamdulillah, tadi makan dengan brother JPJ KL. Ada juga pertemuan dengan pihak berkuasa tentang isu tentang yang tengah panas sekarang terima kasih JPJ WPKL kerana belanja nasi kantin. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, tak apa, belanja juga. Alhamdulillah. Ada komen ke? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benda baik. Okey, sekejap Lando. Kalau diikutkan sebelum ini kita kejutkan ataupun kecoh mengenai menteri jatuh naik basikal jatuh dalam lubang. Benda tu pun tak settle lagi kan. Okey, daripada pemerhatian Bro Lando kita, daripada beberapa bulan lah saya kata, ada apa-apa penambahbaikan ke? Sebab Brotherhood saya tahu sampai sekarang masih lagi orang kata aktif dalam kerja-kerja menurak lubang secara masih lagi. Jadi apa perbezaan tu? Ada penambahbaikan, ada perbezaan? Yang baik kita cakap baik, kita ucap terima kasih. Semenjak menteri itu tumbang atau lubang, tiba-tiba dalam jangka masa seminggu dua tu tiba-tiba ada satu majlis Sifa Pothole kedua. Tiba-tiba ramai-ramai konsesi-konsesi yang dapat menang tender tu, semua ramai-ramai angkat tangan. Dengan ini kami berjanji akan menuruti segala SOP yang telah ditetapkan pihak JKR Malaysia. Adalah. Jangan kata tak ada. Alhamdulillah. Ada. Tapi itu yang nampak ajalah. Yang tak nampak tu? Yang bukan, yang nampak nanti mangsa saya nampak sebelum tumbang. Itu yang kita tak nak, last minute nampak tu.
Jadi masih banyak lagi kes-kes kemalangan. Masih banyak lagi kes-kes kecederaan dan kerosakan kenderaan lagi. Di seluruh negara. Maknanya tak ada beza lah juga tu. Saya boleh kata naik pun 20% lah. 20%. I boleh kata 20% Sebab lah. saya perhatikan kalau kata Di BKL better. Di BKL better. Now better. Itu Macam, kita kena admit. macam page kata page Lando sendiri, saya tengok banyak juga aduan-aduan. Memang Lando ada naikkan juga. Orang kata minggu lepas tak silap ada orang turap jalan waktu hujan. Benda-benda macam tu masih lagi belum lagi settle masih lagi berlaku. Masih lagi berlaku. Tapi yang kita rasa kesal yang kejadian di Kuching, Sarawak tu kan. Lepas dah kena viral, syarikat tu boleh balas balik dalam page syarikat dia. Dia menjawab, dia kata ini segan, saya nak kata pun segan, dah benda buat salah. Dia boleh jawab karangan panjang lebar. Dia kata kena faham ini turapan sementara dan sebagainya. Macam mana? Masih berdegil lagi. Ini adalah sikap-sikap yang kita mohon semua kontraktor, semua subkon, konsesi tolong maklum. Kalau ada mana-mana SOP dalam dunia ni yang boleh kata turapan hot mix time hujan dibenarkan, mai sini duduk depan saya. Saya cabak. Mai sini duduk depan saya. Anytime. Kalau betul mereka kata boleh turap hot mix time hujan. Bagi pada penonton di Malaysia Insight, kalau nak faham dengan lebih lanjut sebenarnya Bro Lando ni antara orang yang dah berpuluh tahun buat turap jalan berlubang kan. Okey, boleh terangkan sedikit sebanyak sebenarnya. Kita ulang sebelum ni dah tanya. Orang kata SOP yang sebenar yang kenapa tak boleh turap dalam hujan tu. Turap time hujan ni sebenarnya bukan saya kata tak boleh. Yang saya kata tak boleh terus ini adalah hot mix. Hot mix. Sebab turap dia punya, bila kita order asfalt tu daripada kuari, dia ada dia punya degree suhu tertentu yang dibawa ke site mesti 120. First lay minimum JKR tutup mata lah 100 darjah Celsius. First roll tu 100 darjah Celsius. So kalau benda-benda panas macam ni dah kena hujan, bawah tu ayak bertakung. Ayak bertakung depa letak hot asphalt, hot mix. Macam mana? Tu tak fikir lagi. Sebelum letak tu nak kena lay tag coat dulu. Nak lay tag coat dulu. Habis kalau minyak campur dengan air. Pi mana? Ni nak tanya pi mana? Jadi mohon kepada syarikat-syarikat ni, terutama kontraktor-kontraktor ni, kalau dah salah tu, tolong mengaku salah. Jangan lagi buat kenyataan-kenyataan di Facebook menggunakan nama syarikat. Ini memalukan anda semua dan memalukan JKR atau mana-mana pemilik laluan yang telah memberikan tender kepada hampa semua. Buat malu je. Okey, baik. Lando, berbalik kepada sebelum ini yang mengenai projek Lebuh Raya yang menyebabkan orang kata nyawa orang awam juga yang terancam. Sebenarnya selain daripada memantau SOP, ada tak lagi sebenarnya cara-cara lain untuk memastikan perkara ini maksudnya tidak berulang lagi lah? Selain pada jalan alternatif dan ada tak lagi yang lain-lain? Sebenarnya pada saya apabila kita deal terutama dengan syarikat pembinaan luar negara. Ni Malaysia ni nama negara Malaysia tapi syarikat yang masuk tu bukan Malaysia punya, luar punya. Jadi banyak melibatkan warga-warga luar. Jadi mohon cek balik depa ni adakah berkelayakan atau tidak. Sebagai contohnya di Australia, macam saya cakap, saya pernah bekerja secara percuma di Australia. Budak Mak Saleh lepas high school kerja part time, dia jaga flagman. Tapi bila saya tanya dengan budak flagman ni, depa boleh jawab SOP daripada A sampai Z sambil jaga jalan ni. Dekat sini hampa tanya ni budak-budak warga asing yang jaga jalan tu, dia pegang yang hijau pun dia suruh jalan juga. Yang merah pun dia suruh jalan juga. Lepas tu tak ada kereta, dia main handphone. Kalau tengok Malaysia Insight okey juga lah. Kan? Ada view tambah lagi. Ada. So maksud saya kelayakan. Kelayakan tu lah, faham? Depa ni adakah dikaji kelayakan mereka ni boleh pakai atau tidak? Ataupun tangkap muat saja. Sebab kebanyakan yang kita tengok, you pergi mana-mana construction site, you tengok, minta maaf, kita bukan resins. Racist. Kita bukan racist. Semua manusia ni ciptaan Allah. Tapi layak atau tak layak? Mampu atau tak mampu? Betul. Bukan jangan tangkap muat sebab murah. Okey, itu kita dah sentuh mengenai jalan berlubang dan juga turap waktu hujan kan.
saya nak sentuh jugalah sebab alang-alang saya pernah nampak juga Lando ada komen mengenai compound ataupun saman terhadap exhaust. Exhaust motosikal tu. Boleh komen sikit tak? Sebab semalam tak silap saya atau beberapa hari ni kerajaan pun ada kata tak jadi, bukan tak jadilah. Maknanya saman tu advokasi katanya saman tu tak dikenakan kepada exhaust. Kan? Maknanya dia tak jadi buat. Maksudnya jadi tak jadi? Itulah saya pun confused juga. Tak jadi kan? Tak jadi. Tapi untuk ramai yang keliru, macam saya pun keliru juga sebab saya ni bukan tahu sangat pasal motor-motor ni kan. Baik. Jadi macam mana Cip Lando? Macam mana tu? Baik, sebenarnya isu exhaust ni masih panas lagi. Masih panas. Kenapa dah rasa dah seminggu lebih dah seminggu lebih orang masih pumpang-pumpang macam bunyi exhaust tu sendiri. Kenapa benda ni masih berlanjutan? Jawapan dia pada saya senang. Tak jelas. Kemudian terlalu banyak pihak yang menguatkuasakan tanpa satu paksi akta yang benar. Saya beritahu satu. Isu exhaust bising dan modifikasi exhaust ataupun modifikasi aftermarket aftermarket produk apa sekalipun adalah dua benda yang berbeza. Walaupun dengarnya macam sama. Dia berkata, ni bunyi bising, exhaust bising ni modify lah. Betul. Bunyi bising tu maksudnya dia dah ubah suai exhaust. Tetapi modifikasi exhaust ni tidak semestinya dia jadi bising. Tak semestinya aftermarket punya produk mana-mana negara dalam dunia ni diizinkan. Kenapa pula ada satu pihak terus keluar statement exhaust aftermarket tak boleh pakai? Tak cakap bising ke tak? Exhaust aftermarket tak boleh pakai. Tapi kadang-kadang saya faham. Kadang-kadang bukan silap. Mungkin saya tak tahu. Kadang-kadang media ni pun kadang-kadang tak tersalah kaji. Ataupun mungkin dia quote tu untuk menaikkan rating. Kita tak tahu. Tapi kita bersangka baiklah. Tetapi exhaust bising dan juga modifikasi exhaust ni adalah dua perkara berbeza. Exhaust bising ini, dia di bawah Akta Alam Sekitar dan Air. Alam sekitar, JAS lah, JAS lah. So itu bunyi bising. Itu macam mana nak sahkan, kena ada meter desibel tu. Itu cara dia. Nak gunakan dia pun, kena ada cara-cara dia. Bukan boleh check dekat tepi highway. Ini ada kena tengok Dia check ni exhaust, ni modified ni. Ni exhaust. Kadang-kadang dekat-dekat pun ada. Ni jauh pun pulah full throttle pun ada. Tak boleh. Dia ada RPM tertentu, dia kena sudut tertentu, lokasi tertentu. Bukannya boleh dekat tepi highway buat test. Yes. Dia akan mengganggu sebab ada bunyi persekitaran. Kena bawa macam polis buat, dia sita dulu. Bagus juga. Dia bawa pergi balai yang check senyap. Dulu. Jadi itu ada cara-cara dia tertentu. Itu akta pencemaran bunyi lah, kita pencemaran bunyi. Dan kemudian satu lagi modifikasi. Itu yang Section 64 JPJ kan, kaedah berapa? 103. Minta maaf kalau saya silap, minta maaf. 103 kalau tidak silap saya, dalam JPJ tahun 59. Itu tahun 59, akta JPJ 64 tahun 87. Termasuklah dalam bahagian penggunaan dan pengubahsuaian. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni masih perlu diperjelaskanlah oleh terutamanya pihak JPJ, sebab PDRM sendiri sekalipun masih menggunakan akta JPJ. Kita mohon supaya lebih jelas. Akta JPJ perlu lebih jelas. Kalau dekat dalam komen ni ada juga sebut, Cip boleh komen pasal lampu putih. Dah jadi macam juru cakap JPJ pula. Itulah saya cakap, kadang-kadang benda ni kita kena dengar sini. Macam saya tadi tak puas hati, benda-benda kita rasa keliru dengan JPJ. Kita jumpa JPJ. Macam tadi saya rasa keliru, saya jumpa JPJ. Alhamdulillah, terima kasih kepada JPJ dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerima kehadiran saya, dan sekarang ini kita masih dalam satu proses untuk menerangkan kepada awam lah yang secara betulnya apakah isu sebenarnya, akta-akta dan kaedah-kaedah sebenarnya. InsyaAllah kita akan cuba sampaikan dengan cara yang lebih jelas, yang lebih boleh diterima oleh terutamanya golongan B40 dan belia-belia. Sebab belia-belia ni yang banyak insiden. 16 hingga 25 tahun banyak meninggal. Ini daripada statistik yang diberikan oleh salah seorang ketua bahagian JPJ sana. Kalau ikut tadi, selalunya bila Brotherhood sendiri dah banyak juga jumpa dengan pihak-pihak berkuasa, antara penambahbaikan yang memang diorang take note jugalah. Yes. Itu kita ucap terima kasih. Ada itu, dia sama ada cepat atau lambat saja. Bukan tak ada penambahbaikan langsung. Cepat atau lambat saja. Sebagai contohnya di Meru Kelang, Alam Sentral, betul, di
di Kelang Central. Bertahun. Barulah 2 hari lepas nampak perubahan dah. Dah bertahun-tahun. Barulah 2 hari lepas nampak. YB Fakrul Razi SMS saya, alhamdulillah Landu dah ada pergerakan sikit, alhamdulillah. Bukan tidak ada tapi lambat. Ini dah 2021. Kenalah cepat. Ya. Kalau ikutkan baru-baru ni banyak juga YB pula nak tersebut YB lagi ni. Memang pakai memang YB lah kan. Untuk karakter ni yalah. Okey, selama macam dalam pada beberapa seminggu 2 ni dah banyak kali nampak turun padang kan? Ya. Sebenarnya berapa kerap tu akan turun ataupun memang macam dapat aduan je turun? Untuk brotherhood seluruh negara kita turun pada kadar hampir setiap hari. Okay, maksudnya kalau Kuching tak jalan, KL jalan. Kalau KL tak, Selangor jalan, tapi paling banyak Selangor lah. Selangor dari lubang ada. Selangor dari lubang. Itu memang hampir setiap hari. Okey, kalau daripada dulu dan sekarang ada perbezaan ataupun masih sama? Masih sama. Masih sama, cuma saya cakap lah bergantung pada kes cepat atau lambat. Tetapi the core problem tu, pemantauan tu masih lagi mengharapkan aduan rakyat. Masih lagi mengharapkan aduan rakyat. Macam baru-baru ni di BKL, wah kita sudah ada WhatsApp aduan di BKL. Bagus tetapi tindakan pada saya pemantauannya mana? Memanglah, tapi rakyat kena buat kerja lah. Kita yang kena mengadu. Ni kita mengadu di luar negara, pemantauan itu nombor 1. Penguatkuasa yang turun. Barulah profesional. Ini kalau semua mengharapkan aduan rakyat, susahlah. Kita ni zaman PKP ni nak fikir pasal anak tak makan, ni apa tu saman dan sebagainya. Jadi kena bagi peluang lah, bagi can pada pembayar cukai. Kurang jalan kerja betul-betul. Pemantauan is always number 1. Jangan harap aduan daripada rakyat. Kadang-kadang rakyat nampak terlepas, tak sempat dah nak buat aduan. Kadang-kadang nak buat aduan, niat baik nak buat aduan, tetapi pening kepala. Sampai rumah bini pok apek, terus lupa. Macam tak biasa. Okey, kejap. Dia ada orang tanya ni, Ain Rahman, bawa Vespa tak ada side mirror pun boleh kena saman. Apa cerita Cip? Side mirror kena bawa, kena pakai. Kan? Aku akan bagi soalan bodoh je tu. Okey, kejap saya tanya lagi. Okey. Ini soalan bodoh. Terbaik Cip, penuh kematangan dalam menjawab walaupun diri Cip nampak lucu katanya. Lampu putih boleh buat maut Cip. Dia lampu putih ni sebenarnya ada juga lampu putih sepertinya cat's eye, eagle eye. Eagle eye. Ada benda yang diizinkan oleh pihak JPJ, tetapi ini bergantung kepada pengeluar. Pengeluar kena pergi jumpa JPJ minta surat dan sebagainya. Pengeluar di Malaysia ni, pengeluar harap kita dia jual. Tapi kita pula takkan kita one by one seorang-seorang yang beli nak pergi jumpa JPJ. Bodoh piang punya pengeluar. Harap dah jual. Kita kena mohon. Tak boleh kalau negara luar. Pengeluar ni kena kerjasama dengan JPJ. Kena minta endorse. Pergi cek dengan Jabatan Alam Sekitar. Contohnya exhaust. Pengeluar kena pergi jumpa JS. Pengeluar kena pergi sit down dengan JPJ. Tengok apa benda-benda ni semua. Diluluskan. Baru jual pada awam. Ini kau tahu main jual je. Itu masalah sekarang orang nak jual je. Salah satu masalah kepada pengeluar semua. Main ni dengar. Tapi kadang-kadang Malaysia ni sebenarnya Cip dia ikut trend kan. Ikut trend juga rakyat Malaysia ni. Sekejap nak pakai. Kita pun cepat sangat. Cepat sangat. Kadang nak rasa sedap, bunyi sedap. Kadang-kadang baru dapat Cikaru minggu lepas. Padahal pakai wayang suku. Nak dengar bunyi macam kapal terbang ke. Ada bunyi macam helikopter. Tahu tak? Bunyi helikopter. Bodoh piang nak naik helikopter. Naik helikopter. Jangan cikai naik wayang suku. Ya. Apa bosku apa? Okey, kejap. Cip, saya baca kan Saya pun dah terpanggil Cip dah ni. Semuanya Cip je. Cip jangan cerut Cip. Nanti akak tu trauma. Tak ada dek. Akak okey dek. Baik ni. Pernah turap sama-sama dekat mana? Dekat Sungai Buloh. Dekat Sungai Buloh. Berapa minit hari tu? 3 minit. Sekarang berapa minit? 1 minit settle. Nasib baik YB tak bawa kita punya barang hari tu. Yang mix cold mix semua, pack semua. Semua boleh. Okey, kejap saya baca. Cyclist bike pagi-pagi di laluan utama pergi kerja ada kes aksiden disebabkan depa ni. Minta komen Cip. Janganlah gaduh pula dengan orang basikal. Sebenarnya kalau nak cakap basikal ni, saya dulu ada kedai basikal. Nama kedai basikal saya Sepeda Power dulu.
Balik Australia dulu, saya ada buat satu kali basikal dengan bapa tiri saya, sama-sama pengedar KHS pertama di Malaysia. Kita jual basikal mahal, 14,000, 18,000 dululah. Jadi kita kenal dengan semangat budak-budak muda yang nak naik basikal dan sebagainya, aktif beriadah dan sebagainya. Tetapi jangan sekali-kali gunakan di laluan sesak. Kita ikut timing lah, ikut timing. Nah, sebab Malaysia ni waktu peak hours tu nak pergi kerja, balik kerja tu sibuk. Jadi YB Hamlau nasihatkan, hati-hatilah, pilih masa yang sesuai. Dan tolonglah lagi satu, tolonglah jangan ikut highway. Jangan ikut highway. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh lalu tempat betul tu. Jangan. Jangan ikut highway. Salah tu. Saya baca komen penonton. Cik macam mana nak okey, itu tak boleh baca Yang mencarut jangan. Tak ada, saya tak baca. Betul. Kalau depa ada hantar saya kemam apa benda-benda tu jangan. Tak ada. Setuju atau tidak bunyi exhaust yang kuat dari standard boleh meningkatkan keselamatan penunggang? Baik, saya jawab soalan tu nak. Jawab. Kita bayangkan ni exhaust hampa. Ni lubang dia, ni exhaust dia. Okey. Jadi ni exhaust. Depa kata boleh menyelamatkan penunggang. Baik. Pada saya, ni jawapan tulus mengikut fakta dan juga pengalaman saya menunggang dah berpuluh tahun. Betul. Alhamdulillah, tak pernah kemalangan. Alhamdulillah. Jadi bawa motor ketika di kesesakan trafik, yes, betul. Kawasan kesesakan trafik, yes, betul. You rev sikit, so kereta dekat, dengar. Dekat. Ya, dekat. Sebab kereta tak bergerak sangat. Tapi atas highway kadang-kadang depa nak potong, depa tengah mencocok kereta, brang. Yang dengar bukan kereta depan, kereta belakang. Kecuali depa talak exhaust depa pergi depan. Nak kena modify. Kalau hampa semua talak exhaust hampa semua pergi ke depan, boleh. jadi macam horn. Boleh. Tapi hang kena ingat, exhaust hang talak ke belakang. Kadang-kadang dekat traffic light kita bawa kita elok-elok dengan anak bini tiba, dia nak sound kereta depan. Kita kat belakang dengan anak bini terkejut. Keluar benda yang bukan-bukan. Anak bini dengar, siapa anak salah kan? Bini cakap, ni apa sah mencarut? Macam mana? Salah ni. Jadi ingat, ada guna horn tu. Belajar guna horn. Jadi bukan kita kata 100% tak selamat. Yes. Tetapi pada situasi-situasi tertentu saja. Elok guna horn. Maknanya masa traffic jam okey lah. Traffic jam ya, sebab boleh sebenarnya tak payah tarik pun kita dapat dengar. Bunyi dia lebih kuat sikit lah. Tapi kat highway, yang dia nak mencocok, nak suruh kita tu, dia pakai heavy motor. Dia bukan dengar pun, betul. Bukan dengar pun. Lagi orang depan dengan lagu apa? Sekarang ni banyak lagu-lagu semenjak Aduga juara lagu banyak lagu. Nabila ada dengar ke Nabila? Suara dia okey ke? Tu dah Nabiha okey tak Nabiha? Suara Nabiha. Okey. Nabila tu kita peluang kedua lah. Peluang kedua tak apa insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kejap. Ada orang tanya lagi, Cik. Mana tadi saya dah terlepas pula. Kenapa custom luluskan kenapa haramkan exhaust sedangkan custom luluskan beli barang daripada luar? Itu yang saya habaq sat lagi. Kita habaq. Custom menjalankan tugas depa untuk memajukan sektor otomotif. Teknologi baru nak masuk, apa salahnya custom ambil. Tetapi persoalannya dekat sini, adakah pengeluar tu hantar barang pergi Jabatan Alam Sekitar, cek desibel, pergi minta endorsement dengan JPJ, adakah itu berlaku atau tidak? Jadi kadang-kadang kita tak faham, tapi apabila kita berjumpa dengan mereka, ya. Tetapi ada juga penambahbaikan yang perlu, iaitu akta itu sendiri permudahkan kepada rakyat, sebab akta itu dah lama sangat. Permudahkan. Kalau sekejap saya tanya, apa pandangan Cip tentang pengubahan kenderaan? Pengubahan kenderaan. Modifikasi. Saya ni peminat dunia pemotoran custom. Saya suka Omar Bober. Pernah dengar Omar Bober? Anak Melayu kita, Omar Bober. Nama dia Omar Bober. Saya pernah bawa dia pergi Australia. Dia pembina motor custom macam tu, yang American custom tu. Dia buat yang bapa dengan anak asyik mencarut, campak meja kursi buat motor customan. Tengok tak? American Chopper. Orange County American Chopper. Saya minat. Jadi Malaysia pun banyak event-event motosikal. Terima kasih kepada Tourism Malaysia yang menyokong benda-benda macam ni. Tapi bila dah banyak sangat tu, mulalah
Pihak JPJ, pihak trafik kata ini tak boleh, memang betul lah. Tetapi sebenarnya Malaysia masih belum lagi tahap yang menghargai kreativiti kerja-kerja custom anak muda. Sebenarnya di luar negara boleh. Boleh, tetapi special permit lah. Diorang kena mohon ikut dia punya jabatan adalah masing-masing. dia punya level-level dia. Ada. Dan Malaysia ni sebenarnya contohnya Omar Boba pernah menang nombor 2 World Custom Bike Show. World Custom Bike Show. Tu namanya Malaysia boleh. Malaysia boleh. Tapi atas jalan tak boleh. Okey, Lando, kalau cakap pasal kejap, ada orang tanya lagi ni. Apakah nasihat daripada Hafiz MHJ? Apakah nasihat terbaik buat syarikat yang suka korek jalan dah siap turap supaya bila repair jalan semula dapat level tar yang sempurna? Mereka dekat Shah Alam ni macam beruk dapat bunga kata. Ayat Selangor lah, terus terang cakap ayat Selangor. Lah ni sekejap lagi ni, kan kata penambahbaikan sistem pipe di KL dan Selangor kan. Ni hampa tunggu lah. Dia punya kerja trenching. Sekejap lagi habis lah kita Selangor air. Aduh. Dia kalau kerja air Selangor ni memang kita risau. Sebab nombor 1, kita sendiri dapat tengok pekerja-pekerja dia memang tidak berkualiti lah. Hasil itu sendiri tidak berkualiti. Hasil turapan mereka sendiri tidak berkualiti. Mereka punya ni kalau potong jalan trenching tu, panjang kongkang. Lepas tu pecah balik depan sekolah pun ada. Jadi itu yang saya mohon. KPKT. Kementerian Pembangunan Perumahan ya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Betul. Kak Zu, tolong. Mana api itu kata pengeliling semua dah keluar saman 50,000 hingga 100,000. Kak Zu kan. Patut dah boleh saman. Itu berapa tahun lepas punya tu. Mana saman 50,000 hingga 100,000? Tolong kuat-kuasakan. Tolong arahkan semua PBT. Keluarkan saman. Satu saman kesalahan 50,000 hingga 100,000. Itu dana itu untung pada negeri. Kerajaan. Sumber duit dapatlah kita balik. Daripada kau saman RM30, RM300 budak-budak motor, ambil pulung besar-besar. Ni kapitalis ni. Lagi bagus. Betul. Kejap. Ada pengguna jalan raya daripada Fauzi Talib. Ada pengguna jalan raya yang mempunyai masalah exhaust bocor dan ia sedikit menjejaskan bunyi motor. Tapi mengapa pihak berkuasa tetap mengenakan saman? Macam tadi saya rasa mungkin dia tak ada standard macam mana nak check kot. Ke macam mana cik? Exhaust bocor. Exhaust bocor ni maksudnya benda tu dah perlu repair lah. Perlu repair. Memang bunyi lah. Dia bila exhaust tu bocor, angin masuk lebih kan angin keluar lah kan. Tapi dia kena saman juga walaupun exhaust bocor. Macam mana tu? Dia sebenarnya kalau kita cakap ikut secara hati ke hati kata frankly speaking, sebenarnya saya pun sebenarnya jarang tengok JPJ saman kes-kes macam ni. Jarang Jarang. Polis trafik pun jarang. Jarang. Kita sebenarnya depa kungkang pasal exhaust ni, kita kalau tanya JPJ berapa banyak saman pun tidaklah banyak sangat. Kecuali operasi exhaust khusus baru-baru ni. Ada jadi banyak. Sebelum ni tak ada pun. Sebelum ni JPJ ingat nak tahan sampai 20 minit satu motor ke? Depa banyak kerja lain. Nak tahan lori lah, nak tahan apa benda. Banyak benda lain lagi. Untuk seorang anggota nak jaga satu motor tak berbaloi. Maknanya tak adalah. Mungkin cuma sebab isu ni diperbesarkan dan kemudian berlarutan sebab tidak ada benda yang jelas. Orang tak jelas. Mungkin Fauzi Talib pun dia punya exhaust bocor dia terkena ke tak tahu lah. Sebab saya ingat dulu masa saya zaman universiti dulu saya di Kancil, exhaust bocor memang bunyi. Betul. Dia macam memang buat modified padahal exhaust bocor. Kan. Betul. Itu mohonlah sebab bukan apa. Pasal exhaust bocor ni kan, bunyi bising ni kan sebenarnya dalam agama Islam kita sendiri. Kena hati-hati terutama kalau kita lalu sebelah surau, sebelah masjid. Tu bahaya tu dalam agama kita pun kena hormat. Bukan setakat di masjid, di surau. Lalu sebelah church, lalu sebelah tempat sembahyang agama lain, kena hormat depa. Kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan kampung, anak ibu nak menyusu anak dan semuanya tengah-tengah malam, kita kena hormat depa tu. Itu kita kena hormatlah. Sebab itu saya kata, mana-mana kesalahan tentang exhaust kalau boleh, nombor 1 saman terhadap sikap depa. Saman pasal sikap. Sebab bunyi bising ni boleh berlaku atas banyak faktor. Boleh berlaku disebabkan oleh exhaust bocor dan sebagainya yang tidak melibatkan orang modified. Orang modified, betul.
dah lama sangat. Dah lama sangat. Habis nak tukar exhaust aftermarket pun susah. Betul. Habis Exhaust market. lama pun Okey, susah. producer kita tambah lagi 10 minit. Orang banyak ingat tadi dah. Tak ada. Producer tanya 40 minit ke 50 minit. Kita tambah lagi lah, orang tengah banyak menanya Jadi ni. hari tu pun jadi juga. Itu lain, tu masalah lain. Itu masalah lain, Cip. Ini jadi lagi. Tak ada, yang ni ada lagi, kita tambah lagi 10 minit untuk Cip punya bahasan. Soal benda-benda yang betul lah. Betul. Yang betul kita sokong. Mana yang salah kita jangan sokong. Exhaust pom kawasan perumahan jangan sokong. Apa tarik balik saman. Biar kena saman. Betul. Biar saman. Bising-bising jangan kawasan perumahan. Biar saman atas sikap. Okey, sekejap. Tadi saya ada baca pasal bukan pasal JPJ, tapi macam JPJ yang kena jawab ni sebenarnya. Exhaust aftermarket ni macam mana? Negara lain okey je, tapi mungkin dia belum masuk. Tadi Lando dah bagi keterangan, tapi tak apa, boleh terangkan saya lagi. Tanggungjawab pengeluar exhaust. Kenapa negara lain boleh, kita tak boleh? Tanggungjawab pengeluar tu. Pengeluar tu sendiri sebenarnya kalau di negara luar mereka akan pergi pada satu ujian desibel dengan Jabatan Alam Sekitar di negara sana, di luar sana, pergi dengan road transport di negara lain. Di Malaysia JPJ kena endorse dan sebagainya. Sebagai contohnya Eagle Eye JPJ beritahu saya tadi Eagle Eye tu lulus. Eagle Eye. Eagle Eye di Malaysia lulus sebab pengeluar dah minta endorsement daripada JPJ. Itulah maknanya pengeluar lah sebenarnya. Pengeluar pun sepatutnya memainkan peranan. Tetapi kita pun nak cakap juga sebab exhaust ni dah banyak sangat. Dah banyak sangat brand-brand dia. Jadi kalau boleh berdasarkan kemajuan, berdasarkan penambahan-penambahan brand, teknologi dan sebagainya, permudahkan akta tu. Sebab lagi pun setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, untuk tukar exhaust tak ada pun minta surat tukar exhaust. JPJ tak ada minta surat tukar exhaust. Jadi maksudnya benda ni bukanlah besar sangat. Kalau tukar enjin, yes. Dengan tukar warna kereta. Braking system, yes. Tukar warna kereta, yes. Saya setuju. Ramai kata, Lando ni apa pasal tukar warna kereta tak boleh? Cakap memanglah senang. Nak dapat kereta beli second hand kat mudah.com terus spray warna lawa. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kena beritahu dengan pihak berkuasa. Sebab saya pernah juga tanya, tapi dia berkaitan dekat grant, tak silap saya. Dalam kereta, nanti bila dah habis bayar kereta tu ada problem nanti kan? Grant baru sekarang ni tak ada warna kereta. Tak ada? Grant lama ada warna saya kereta. Belum sampai lagi. Tapi dalam sistem ada. Sistem dia ada. Bukan apa, sebab nanti katakan kalau kita suka-suka tukar tanpa maklumkan pada pihak berkuasa, kalau kereta kena curi, kereta hilang, masa tu kau menggagau. Kau nak cerita apa kat report polis? Warna apa? Polis tanya, ni warna apa? Kan, baru kau nak menggagau. Dah modified dah. Macam mana? Jadi sebenarnya undang-undang ni dia juga ada juga membantu pengguna. Tapi itulah ada isu-isu terpencil yang contohnya pasal modifikasi ni, kita harapkan kerajaan lebih bertoleransi lah, sebab negara di luar sana lebih mudah. Lebih mudah. Okey, ada lagi tanya macam juru cakap JPJ pula hari ni. Tu besar. Okey. Salam Cip, sebagai peminat dunia permotoran modifikasi, adakah exhaust cutting standard dibenarkan, bukan exhaust open? Exhaust cutting standard. Dengan exhaust open. Exhaust open tu exhaust macam mana tu? Kena jelas tu. Itulah macam mana exhaust Muhammad apa? Exhaust buluh kah? Exhaust straight pipe kah? Exhaust straight pipe tu tak boleh lah. Kalau exhaust straight pipe tu, kalau JPJ nampak dari jauh lagi memang hampa kenal lah. Tapi kalau sebenarnya kalau macam kita tengok sebenarnya sebelum kungkang-kungkang pasal kes exhaust ni, JPJ benda ni atas budi bicara lah. Atas budi bicara. Itu kita kena tekankan atas budi bicara. Sebenarnya tak ada masalah pun. Pandailah cakap dengan abang JPJ kan. Atas budi bicara kan. Dah tahu kau modified. Tanggunglah. Jangan U-turn. Cakap muka baik. Assalamualaikum. Ni YB Hamlau nak ajak hampa naik motor. Hai polis. Jangan goyang-goyang atau nak patah balik. Nanti suspek jenayah. Sebab sebelum sampai ke lokasi tu ada satu unit lane. Dia sebenarnya kalau hampa dah nampak roadblock, maksudnya hampa dah lepas satu unit lane. Itu penting. So kalau macam nak U-turn dah suspek jenayah. Lagi berbahaya. Lagi panjang cerita. Betul. Salah jenayah trafik ni tak berat mana.
Hadap saja. Hampa dah modify, hadap saja. Assalamualaikum. Saya dah buat sikit lah ni. Itulah advokasi tu. Advokasi tu bukan Ah. pengakuan ke? Ha? Advokasi itulah kata saman tu atas advokasi katanya. Advokasi lah. Advokasi. Dia sebenarnya sekarang ni cara kalau mengikut kenyataan daripada menteri, depa 114 depa akan mengeluarkan surat pada alamat Dia bukan hantar surat, bagi surat arah hadir dan siasat. Temu siasat apa nama dia? Temu dia siasat. lain. 114 tu maksudnya nanti depa sampai office, depa hantar surat kepada alamat berdaftar yang dekat geran tu. Dekat geran. Malaysia ni orang beritahu saya lah, orang JPJ beritahu saya lah. Masalahnya banyak masih tak tukar lagi. Tak tukar alamat, betul. Tak tukar alamat dekat JPJ tu, tak tukar alamat lagi. Jadi kalau tak sampai, habis lah. blacklist. Jadi kepada hampa semua, Tukarlah alamat. tukarlah alamat. Ya, update alamat. Wah, kalau Facebook cepat sikit update status single, status still searching. Nah, in relationship. In relationship. Cepat kau update. Alamat hampa tak update. Pi update untuk keselamatan hampa juga. Nanti tak dapat juga notis apa-apa daripada Susah kuasa. nanti, betul. Blacklist siapa nak cakap? Amir Hasi, kalau modified sikit-sikit kereta harap tak boleh kena saman, contoh pasang sunroof sebab tak mengakibatkan kemalangan pun kecuali mabuk. Mabuk eloklah hukuman berat, kata Amir Hasi. Komen? Komen saya, sunroof ni dia melibatkan struktur atas tu. Jadi kadang-kadang apabila kadang-kadang kalau tak ikut spek, dia terbesar terkecil ke kecil tu tak apa, dia masih kuat lagi. Kalau terbesar dah sampai ke ujung-ujung, kalau kereta terbalik, apa jadi? Kena fikir juga tu. Tu ada masalah lain pula. Sebab dia mengganggu struktur kekuatan body kereta. Okey, ni memang Cik kena jawab untuk JPJ juga kan. Mampu. Tak boleh ke Cik kalau polis atau JPJ hanya operasi di tempat yang diadu, bukan random. Kesian orang yang naik motor pergi kerja dan buat delivery ni. Ni mesti geng-geng food panda Ini dengan saya ni. faham. Saya faham depa ni sebab time PKP ni kebanyakan kita banyak kehilangan pekerjaan ataupun gaji kena potong, tak dapat overtime. Tunai pun dengarnya tak dapat tau. Tak ada, kena potong lelau. Apa on lagi jadi banyak yang kena potong sebagainya. Jadi ada ramai depa ni keluarkan Aisina, beli motor, buat kerja-kerja food pantik dan sebagainya. Jadi motor ni confirm motor second hand. Motor second hand confirm lah dia punya Tak ada sensor tut. confirm lah exhaust dan Exhaust, sebagainya. okey. Takkan nak tambah lagi duit. Betul. Ini yang kita mohon. Hak ni kita mohon pada JPJ, trafik agar supaya orang kata bagi ringan sikit. Okey, kita ada lagi 5 minit. Saya bacakan soalan daripada penonton sedikit sebanyak lagi. Kejap. Salam Cik, alasan untuk tukar exhaust bunyi kuat untuk bagi pemandu lain sedar juga, tapi salah tetap salah. Apakah Betul. cara lain untuk kami yang boleh pakai untuk bagi pemandu lain sedar dengan kami yang kecil ini? Itu bagus, saya suka dia. Maksudnya nombor 1 dia sedar diri. Mirul Osman namanya. Mirul Osman, bagus. Salut kepada Mirul Osman. Sebab apa? Hampa sedar diri, hampa kecil. Sama macam saya. Saya sama macam kawan saya, Peacock. Badan besar. Naik motor kecil, suspension, tiap bulan tukar. Tukar aftermarket. Terpaksa lah, original tak boleh tampung berat. Tapi dah nak kena sama-sama dan sebagainya. Jadi nombor 1 kena sedar diri. Kita sedar diri kita kecil, kenderaan paling kecil. Jadi kena berhati-hati, jaga jarak dan sebagainya. Kena jangan berada di blind spot. Kalau depan lori tu jangan terlalu rapat sangat. Traffic light kau terus masuk depan lori. Lori pun tak nampak. Lori pula sekarang suka pakai stiker. Stiker depan besar-besar tu. Stiker depan kata adik-beradik. Depan tu. Dia dah tinggi. Stiker adik-beradik depan besar. Silau. Jadi kalau budak-budak motor depan dah tak nampak dah. Dah tak nampak. Jadi nombor 1 setuju dengan dia. Sedar diri. Kemudian tentang exhaust tu Jangan saya duduk cakap kat blind spot. jangan duduk kat blind spot, dan sekiranya depa exhaust ni sebenarnya tidak memainkan peranan apa pun sebenarnya. Macam saya cakap, untuk jarak yang dekat, yes. Mungkin depa dengar. Tetapi kalau depa pasang lagu Hindustan kuat-kuat, tak dengar juga. Itulah.
Tak dengar juga kalau depa Ataupun kena salut motor dengan warna striking lagi sikit ke? Tak boleh dia sebenarnya susah ada juga, 1001 cara lah. 1001 cara untuk lebih selamat. Kita kena kreatif. Dan 1001 masalah akan timbul. Itulah. Jadi yang pentingnya sedak diri. Jadi itu keywords dia, sedak diri. Kita ada lagi lebih kurang 2 ke 3 minit. Ada ni Beca Rizal. Ya. JAS, Jabatan Alam Sekitar, boleh tengoklah aspek kebersihan sungai, kilang haram dan lain-lain kepada pendapatan kerajaan daripada budak-budak motor dan kereta ni. Tolong jawab, Cik. Saya pula nak jawab JAS. Tak apa, nanti boleh jumpa pula JAS lepas boleh, ni. InsyaAllah. Saya jawab bagi pihak JAS lah. Sebab saya tahu ada juga kawan-kawan dalam tu. JAS ni, mereka ni Jabatan Alam Sekitar. No? Tapi kuasa-kuasa, persempadanan kuasa ni sebagai contohnya untuk rate kilang haram sebagai contohnya di kawasan PBT. JAS tak ada kuasa. Dia kena tunggu PBT punya kuasa. PBT juga, PBT lah kena panggil polis juga. Bukan senang-senang. Itulah dia kata dia pertindihan. Malaysia ni banyak pertindihan. Jadi bagus juga JKJA dah join JPJ. Kan JKJA dah tutup, dia join dalam JPJ. Bagus juga. Baru boleh smooth sikit kan? Baru smooth. Bagus. Kejap, ada lagi seorang tanya ni sebelum kita nak mengakhiri. Salam Cik, kalau kereta tukar exhaust aftermarket tapi bunyi senyap macam standard, salah tak? Tapi dah kena warning dengan abang trafik daripada Ja'a Muhammad Noh. Tanggung sendirilah, dah modify. Ni sekarang trafik yang mana. Tapi sebenarnya macam saya cakap, JPJ sebenarnya benda ni tak ada jadi isu besar pun. Dan trafik sendiri sebenarnya zaman-zaman PKP bang. Kita mohon budi bicara. Kita mohon budi bicara. Dah buat tahun lepas, kata 2-3 tahun lepas sebelum PKP. Nak buat macam mana? Zaman sekarang siapalah ada duit nak tukar exhaust. Aisina ada. Aisina itu budak bodoh saja yang guna duit Aisina buat bonggol sampai sebelah bonggol ya. Itu semua yang tak pakai akal. Yang beli exhaust ni semua time PKP. Gunakan ni pesanan untuk QSP boleh. Pesanan untuk semua pencurang QSP di seluruh dunia, di seluruh Malaysia, gunakanlah pengeluaran curangan anda itu untuk benda yang baik, Jangan ada mai wukong, mai wukong investment katanya. Investment wukong. Apa dekat Bandar Fatland? Bandar Fatland Kelang. Ada. Depa invest. So tolong gunakan itu untuk yang benda betul-betul yang perlu, ya. Sebab lepas Aisina, Lestari. Lepas ni kalau benda ni berpanjangan, apa lagi? Nak minta tolong siapa? Habis saman ais, nak minta tolong siapa lepas ni? Kena beringat. Kena ingat tu. Okey, kita ada lagi seminit ramai betul. Terima kasih banyak semua yang komen ni. Kejap, saya bacakanlah. Tak sempat Cip nak jawab. Okey. Akak kena tahu dulu Cip pernah jadi pegawai polis kata. Okey, kejap Masuk 10 cuci 30 Cip. Okey. Tak apalah. Saya sebenarnya berlakon. Berlakon kan? Berlakon di Akademi Polis dengan trafik. Tetapi gangster pun pernah jadi. Gangster, peronggo, penyamur, perompak semua dah. Jadi sebenarnya bila berlakon dan juga saya juga sebagai production manager, saya berhubungan terus dengan PR polis, IPD dan sebagainya. So pengetahuan saya tu agak lebih dalam berbanding dengan artis-artis lain. So kita belajar sedikit dengan polis. Maknanya ambil tahu, bagus tu. Ambil tahu. Dan kita juga pernah mengadakan kerjasama dalam kempen keselamatan jalan raya dengan PDRM. Pernah. Okey, terima kasih banyak kepada penonton. Terima kasih kepada Bro Lando hari ini. Alhamdulillah. Sehat makin sehat. Kita hari ni sedondon warna bumi hari ni. Terima kasih sebab sudi bersama Inside Talk berkali-kali. Tak pernah serik. Terima kasih. Okey, daripada penonton The Malaysia Inside, kepada komen-komen anda, saya dah baca mana yang terdaya. Terima kasih kepada semua yang mengikuti program Inside Talk hari ini yang bercakap mengenai keselamatan jalan raya, sampai bila rakyat jadi mangsa. Untuk minggu depan insya-Allah kita akan ada lagi lebih ramai lagi panelis-panelis mengenai yang akan cakap mengenai isu semasa dan juga politik. Sekian sahaja daripada saya, Nabiha Hamid. Assalamualaikum, salam sejahtera.